Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Hari ni aku nak share dengan korang pengalaman berkaitan dengan barang-barang lama. Okey, untuk topik barang-barang lama ni aku ada banyak sangat pengalaman. Ada yang aku masih ingat segar bugar lagi dalam ingatan aku dan ada yang aku dah lupa, tapi kebanyakannya aku ingat dan aku akan share dengan korang. Cuma hari ini aku akan fokus pada satu pengalaman, sebab pengalaman berkaitan dengan benda ni aku juga ada pengalaman dengan barang orang lain punya. Tajuk kali ni dia ada banyak, jadi barangan yang berbeza, so aku terpaksa sepitkan video sebab nanti akan jadi panjang sangat. Untuk tajuk mesin jahit ni saja aku ada beberapa cerita, iaitu cerita daripada mesin jahit mak aku sendiri dan juga ada cerita mengenai mesin jahit kawan aku. Bukan kawan aku punyalah, macam ada kisah lah dekat rumah kawan aku, macam tu. Kisah pengalaman yang terjadi dekat rumah aku sendiri tu ialah mesin jahit mak aku. Mak aku ni jenis yang suka simpan barang lama. Macam aku pernah cerita kat korang kisah tajuk yang cermin tu kan, yang mak aku ada satu meja makeup yang zaman lama-lama dulu kan, sama lah juga dengan mesin jahit. So mak aku ni adalah satu mesin jahit brand Singer yang kayu tu. Aku rasa ramai je kot orang ada mesin jahit tu. So sampai sekarang pun masih ada lagi, tinggal lagi kat sini. Aku tak pernah kena gangguan lagi rasanya berkaitan dengan mesin jahit ni. Tapi masa dekat rumah lama aku yang aku cakap dulu yang memang banyak gangguan tu, memang kerap lah kena berkaitan dengan mesin jahit ni. Tapi aku akan cerita yang mana aku ingat je, okay? Kejadian pertama aku dengan mesin jahit mak aku tu, kisah dia macam ni. Okey, sebelum tu aku bagi tahu dulu mak aku ni jenis dia kalau mesin jahit tu boleh digunakan, dia akan gunalah, dia akan buka sahaja. Tapi kalau tak boleh digunakan, dia akan tutup. Korang tahu kan, bila dia tutup kan mesin jahit tu ke bawah and then atas tu akan jadi rata je. So bila keadaan dia tengah tutup rata tu memang tak guna, kita orang kena letak TV kat atas tu lah, sebab mesin jahit tu ada dekat dalam bilik. Jadi TV akan duduk kat atas mesin jahit tu. So mesin jahit tu memang dah lama tidak dibuka. Dia tak rosak tau, sampai sekarang pun dia tak rosak teruk pun. Dia macam ada benda-benda, adalah tempat-tempat yang rosak sikit. Kiranya kalau sekarang repair pun masih boleh guna je mesin jahit tu. Tinggal lagi dekat rumah lama aku tu ada fasa dia. Ada fasa mak aku repair boleh guna. Ada fasa tak boleh repair, dia tak nak guna, dia malas nak repair macam mana ke, dia akan simpan je kat situ. Kau bayang je lah sampai boleh letak TV kat atas tu, kiranya dah lama tak digunakan lah kan. Sebab siapa je nak alih TV kan. So masa tu lah aku baru balik sekolah. Jadi aku masuk kat bilik tu. Okay, mesin jahit tu kat depan and belah sini katil. Jadi aku ni berdepan dengan mesin jahit tu tau. So masa tu siapa jadi kat rumah aku tak ingat sangat. Tapi masa tu aku ingat lah waktu tu siang tau, aku tengah berbaring, tiba-tiba bahagian mesin jahit bawah tu kan mesin jahit kan untuk kita pijak kaki tu kan, dia macam ni kan, kalau kita pijak dia macam tu kan. So tiba-tiba benda tu macam bergerak, sedangkan tak ada apa-apa objek dekat atas dia, dan kat situ clear yang hanya ada barang di atas permukaan mesin tu, yang kayu atas tu je. Bahagian bawah memang tak ada apa-apa. Suddenly dia macam ada orang tekan tau. Masa tu aku memang tak nampak apa-apa jemaah. So aku rasa macam takkan ada benda pula kan, sebab aku memang tak nampak apa-apa jemaah. Sebab selalunya kalau ada benda aku akan nampak lah beberapa jemaah, ataupun adalah nampak jugalah imbasan-imbasan benda tu berlari ke apa nak mengusik kan. Tapi masa tu tak ada. So aku ni bangun, pergilah kat mesin jahit tu. Aku pun pergi tengok, aku nak tengok apa benda yang tertekan. Sebab masa tu aku memang terkejut tau, sebab bila benda tu macam tu dia ada bunyi tau. Sebab bila mesin jahit tu dah lama tak guna, dia akan bunyi macam ada bunyi lah, bunyi roda pusing ke apa ke, aku tak pasti ke tempat tekan tu aku tak tahu, tapi ada bunyi masa keadaan tu jadi macam tu. So aku pergi dekat-dekat dan aku tak nampak apa-apa. Jadi itu adalah kali pertama yang terkait dengan mesin jahit tu lah. Okey, itu satu. Bunyi tak macam seram sangat. Okey, biasa je. Okey, nak dijadikan cerita, ada satu hari tu, yang ni aku tak ingat bila, mak aku memang dah repair mesin jahit tu, memang dia guna untuk jahit sesuatu. Tak silap aku jahit langsir ke jahit apa tak, aku tak tahu. So mak aku jahit tu kan, memang dia kerap bunyi. So bunyi kan bunyi orang jahit tu kan, bunyi mesin tu kan. Jadi ada sekali tu, masa mak aku tengah busy tu, dia ada bunduk-bunduk kain. Aku tak tahulah dia jahit apa, tapi dia memang tengah jahit lah. Memang dia duduk je kat situ lama. Lepas tu ada sekali tu kan, aku dengar bunyi mesin jahit tu. Aku tak ingat tahu pukul berapa. Aku dengar bunyi mesin jahit tu. So aku pergilah tengok kat dalam bilik tu. Aku nampak mak aku tengah tekun lah, macam tengah betul-betul fokus tengah menjahit kan. Aku ni lapar. Aku cakap mak aku nak pergi makan. Lepas tu mak aku ni macam tak respon apa-apa. Lepas tu aku macam pelik lah, mak aku ni
malas nak layan ke, dia malas nak masak ke. Okey, tak apa, aku masuk bilik. Lepas tu bunyi lagi mesin jahit tu. Memang bunyi tu memang kuat dan menandakan mak aku tengah tekun menjahit. Selang beberapa jam lepas tu, aku keluar ke ruang tamu. Mak aku balik daripada keluar tau. Mak aku pergi beli barang ke, tengah pergi beli goreng pisang ke macam mana, tapi makanan lah dia beli, dia bawa balik. And dia pakai baju kemas apa semua. Lepas tu aku tengok mak aku. Lepas tu aku pandang mak aku pandang aku. Lepas tu aku cakap, pergi mana tadi? Lepas tu mak aku cakap, mak aku pergi beli makanan apa semualah. So mak aku cakap, tadi dah bagi tahu dah kamu tengah tidur. Lepas tu Umi keluar je lah. Macam tu Umi keluar dengan ayah. Mak aku cakap macam tu. Jadi aku ni macam, oh ya ke? Aku macam okay. Masa tu aku dah sekolah menengah tau. So aku awal sekolah menengah saya form 1 ke. So aku macam tak berapa takut sangat. Tapi dalam masa yang sama aku takut. Cuma aku tak menyuarakan benda tu sebab aku takut mak aku takut. Jadi waktu tu memang keadaan tu macam tu saja. Lepas tu aku pun buat-buat macam nak pergi ke dapur. Tapi bila aku nak pergi ke dapur, aku akan lalu kat bilik yang ada mesin jahit tu. So aku tengok dekat mesin jahit tu memang tak ada apa-apa. Macam mana keadaan yang first tadi, ada mak aku ada kain banyak, lepas tu berselerak apa semua kan. Memang dah tak ada langsung mesin jahit tu nampak stay macam biasa. Tapi masa tu memang mak aku ada menjahit tau. Kiranya mesin jahit tu memang dah digunakan. So mak aku memang buka mesin jahit tu. Memang ada projek mak aku tu tak diusik, tetapi keadaan dia tidaklah sama seperti aku nampak first tadi tu. Kiranya jelmaan yang menyerupai mak aku. Sebab tu dia tak bersuara dengan aku. So itu adalah kali kedua aku kena gangguan dengan mesin jahit mak aku ni. Lepas tu hari kali ketiga tu, masa tu aku bawa kawan aku datang rumah tau. Okay, masa tu aku nak main. So kita orang main cikgu-cikgu, tak silap aku. Ini waktu aku sekolah rendah. So aku nak main cikgu-cikgu dengan kawan aku ni. Kita orang conteng dekat bahagian almari guna kapur. Setengah masa conteng tu, tiba-tiba kawan aku cakap dia dengar bunyi mesin jahit. Lepas tu aku cakap, ya ke tak dengar pun. Lepas tu kita orang buat tak tahu je. Budak-budak biasalah kita orang rancak main kan. Sebab masa tu memang mak ayah aku tak dekat rumah. Aku ni kalau dapat main dengan kawan-kawan kat dalam rumah, memang ralik sampai macam tak fikir apa dah. Lepas tu kan, masa tu kita orang nak makan, jadi pergi dapur. Lepas tu nak balik-balik ke bahagian bilik yang kita orang main tu kan, dekat tempat yang kita orang main cikgu-cikgu conteng tu semua. Lepas tu aku pergi kat situ kan, tiba-tiba aku nampak kawan aku ni duduk dekat depan mesin jahit tu. Masa dia duduk kat depan mesin jahit tu kan, dia macam sentuh bahagian jarum tu. Bahagian jarum tu dia ada macam bahagian silver yang boleh buka untuk kita bubuh tali apa benda tak kat dalam tu. Untuk kita masukkan benang kan. So masa tu lah aku nampak kawan aku ni, dia tengah duduk macam tu, seolah-olah dia macam nak jahit jari dia. So aku ni macam menjerit, aku jerit lah nama dia. Lepas tu kan tiba-tiba dia lepas macam tu. Dia kata, aku buat apa tadi kan, macam tu. Aku tak ingat lah ayat dia, tapi something like dia terkejut and dia macam pelik kenapa dia buat macam tu tau. Lepas tu aku pandang dia. Lepas tu dia kata, tak tahu, maksudnya nak balik dia yang tu. Lepas tu dia balik. Lepas tu aku macam tak fikir panjang sebab masa tu aku sekolah rendah lagi. Aku tak faham situasi yang kita orang lalui tu adalah situasi di mana dia kena apa-apa ke kan, ada benda yang menghasut ke apa ke, wallahu alam. Cuma keadaan tu jadi macam tu sahaja. Bila aku dah besar baru aku macam fikir balik, mustahil lah budak-budak nak main-main dengan muka serius, lepas tu dia nak pergi jahit dia punya jari kan. Macam pelik pula. So makna kata benda tu mengacau dan membuatkan dia jadi macam tu. Nasib baik tak terjahit jari dia. So itu adalah kali ketiga yang terkena dengan mesin jahit. Yang keempat pula dengan mesin jahit yang sama juga. Okay, masa tu kita orang nak buat kemas-kemas tau, macam nak alih-alih barang-barang. Jadi aku ni memang kemas. Masa tu aku kemas dengan kakak aku kot. Kakak aku ke, aku tak ingat. Tapi masa tu lah aku nak kemas sebuah bilik kan. So tolaklah mesin jahit ni. Mesin jahit dia ada roda. Jadi tolak kan. Sampai separuh jalan mesin jahit ni stuck. Aku macam nak tolak tak boleh. Padahal daripada awal tadi boleh je tolak dia. Punya roda tu bawah tu besi. So macam ketat gila. Dia bukan macam roda yang macam biasa korang tengok yang boleh tekan, tutup, tolak, tarik apa semua. Dia memang roda kecil yang biasa, yang zaman lama punya tu kan. So bila tolak dia tu mula-mula okay, tiba-tiba dia jadi stuck. Dia tak boleh gerak langsung-langsung. Lepas tu aku macam struggle lah. Aku macam push betul-betul nak tolak. And tak bergerak langsung. And aku tengok bahagian depan tu memang tak ada apa-apa. Maksudnya tak terhalang oleh kapet, tak terhalang oleh benda-benda batu ke atau sebagainya. Memang tak ada. So aku pun nak sambung tolak balik. Aku tak keras sangat. Aku rasa macam ketat. Kenapa tak tolak ni? Aku dah macam bebal gila. And aku guna seluruh tenaga aku untuk tolak. Tiba-tiba benda tu jadi ringan gila. And aku tertolak sampai ke dinding. Dan aku terantuk. Masa aku tertolak sampai ke dinding memang ringan sangat-sangat. Dia rasa macam benda tu sebenarnya tak berat, tak seberat yang macam first tau. Dia macam pergi begitu sahaja, laju sangat-sangat. Macam seolah-olah memang nak bagi aku tolak benda tu sampai ke dinding dan buat aku macam terluka dan sebagainya. Aku tak tahu itu jenis gangguan macam mana sebab masa kejadian tu aku tak nampak apa-apa jelmaan pun dekat mesin jahit tu. Cuma mesin jahit tu macam scary sikit sebab benda-benda tu berlaku dekat dia tau. Maksudnya dia tak ada jelmaan yang
orang kata rupa pelik-pelik ke apa. Tapi dia tu sendiri, sampai kan ada satu hari tu aku duduk, aku termenung, aku fikir kat mesin jahit tu. Aku macam pelik, mesin jahit ni kenapa kan. Pengalaman kelima aku dengan mesin jahit ni, ada satu malam tu, masa tu aku lapar. Dia taklah lewat malam mana pun, macam dalam pukul 10 lebih macam tu kot. So aku lapar, aku tak tidur lagi tau. Kiranya memang aku berjaga waktu tu. Pukul 10 lebih macam tu aku lapar, nak pergi buat Maggi kat dapur. Aku sempat lah buat beberapa makanan goreng nugget apa semua. Lepas dah settle buat macam tu kan, aku duduk kat ruang tamu. Tak ada beberapa minit lepas tu, aku terdengar bunyi orang tengah menjahit. Tapi aku macam sama-sama, aku ingat macam jiran ke apa ke. Aku tak terasa lah kat family aku, sebab mesin jahit tu memang dah tak digunakan tau. Jadi waktu tu aku terdengar macam tu, aku buat tak tahu. Sampailah aku dah settle makan, aku dengar lagi kuat. Aku pergi dapur. Lepas tu aku terdengar macam orang tolak benda tau. Macam dia tolak tu macam bunyi roda. Tapi aku tak expect lah waktu tu bunyi macam mesin jahit, yang orang tolak mesin jahit. Aku on the way nak masuk bilik aku. So aku akan lalu kat bilik yang ada mesin jahit tu. Jadi aku terperasan, waktu aku jalan tu aku terperasan lah, macam ada sosok yang tengah berdiri kat dalam bilik tu. Aku ni pun macam undur balik. Aku ingatkan kod mak aku ke ayah aku ke kan. Jadi bila aku undur balik, aku nampak sosok tubuh seorang perempuan tinggi. Rambut dia panjang sangat-sangat, betul-betul duduk berdepan dengan mesin jahit tu. Lepas tu bila aku dah nampak macam tu, dia sekali je tau. Dia macam bila aku tengok macam tu kan, aku nampak sekali imbas je. Lepas tu aku lap-lap mata aku dah tak nampak dah jemaah tu. Lepas tu aku masuk dalam. Bila aku dah nampak tak ada apa-apa, aku pun keluar lah balik kan, sebab aku nampak bapak aku je tengah tidur. So bila aku keluar balik dari bilik tu, aku nak pergi bilik aku tu, tiba-tiba aku terasa macam ada orang tarik kaki aku. Dia datang daripada bawah tau. So bila aku pusing belakang tu, aku nampak tangan tu, dia datang daripada mesin jahit tu. Kiranya tangan tu memang daripada mesin jahit tu. Aku taklah katakan mesin jahit tu berhantu yang disebabkan tangan tu daripada mesin jahit. Bukan maksudnya jelmaan tu ada dekat mesin jahit tu. Tapi bukanlah jemaah tu yang selalu kacau aku sebelum ni. Mungkin itu macam kebetulan lah aku nampak jemaah tu dekat situ. So aku macam terkejut. Lepas tu aku masuk tidur. Aku masuk bilik. Lepas aku dah terkejut tu, lah habislah babak aku menjerit dan sebagainya tu. Aku masuk tidur. Malam tu aku terdengar macam orang menyanyi. Aku tak ingat lah lagu dia apa nyanyi. Dia nyanyi. Lepas tu kan, aku pun macam macam tak selesa kan. Lepas tu aku macam pandang ke depan tu kan, tiba-tiba aku nampak dekat bahagian koridor bilik aku tu, bila tak tutup pintu, nampaklah bahagian koridor tu. Aku nampak ada perempuan tu tengah tolak mesin jahit. Bukan perempuan yang sama tu tau, dia macam perempuan lain, tapi muka dia pucat-pucat. Aku tak berapa perasan muka dia macam mana, tapi memang dia tengah tolak mesin jahit tu, seolah-olah macam dia tolak troli. Lepas tu bila aku dah buka mata macam tu, aku jelas tengok macam tu kan, dia hilang sahaja. Tetapi yang bestnya, yang membuatkan aku rasa macam memang benda tu seram, sebab besok pagi tu mesin jahit tu tak ada barang kat atas tu. Macam umpama macam mesin jahit tu baru digunakan, sedangkan tak ada orang guna pun mesin jahit tu. So mesin jahit tu tiba-tiba macam clear, macam seolah-olah macam baru orang alih letak kat situ. Lepas tu nak dijadikan cerita, aku tanyalah kat mak aku kan, kok mak aku ada jahit apa-apa kan. Aku sajalah cakap, aku cakap macam ni, nak jahit baju anak patung, tak silap aku pada masa tu. Lepas tu aku cakap nak guna, boleh tak guna mesin jahit, suruh mak aku guna untuk jahit lah. Lepas tu mak aku cakap mesin jahit mak aku rosak. Jadi mak aku akan guna mesin jahit tu bila mesin jahit tu elok sahaja. Bila rosak, kita orang memang akan letak barang-barang, macam aku cakap yang first tadi tu lah, letak TV dan sebagainya kan. Tapi pada masa tu, masa awal yang aku malam tu kena ganggu, yang aku nampak jemaah tangan tu dekat mesin jahit tu, memang ada barang-barang. Tapi esokan harinya tak ada barang-barang, dan memang bukan mak aku yang alih, bukan siapa-siapa yang alih. Memang dipastikan mesin jahit tu kosong, seolah-olah macam ada orang baru guna mesin jahit tu. Jadi itulah kisah aku dengan mesin jahit. Walaupun mesin jahit tu sekarang ada kat dalam rumah aku, dia dekat bilik belakang, memang tak guna, letak TV juga sekarang ni. Tetapi bagi aku, mungkin gangguan tu ada disebabkan rumah yang aku duduk dulu. So dia jadi macam dia selesa dengan tempat, dia selesa dengan mesin jahit tu, sebab itu barang lama kan, barang yang dari dulu. Aku tak tahu mak aku dapat hadiah ke apa ke, mesin jahit tu aku dah tak ingat silsilah cerita dia. Sebab aku share dengan korang cerita ni, aku tak kaji dulu, aku tak ada pergi tanya mak aku dulu, interview mak aku dulu sebelum aku nak cerita kat korang. So aku tak tahu kisah dia. Tetapi itulah dia pengalaman aku dengan mesin jahit tu. Jadi berkenaan dengan kisah gangguan aku ni, disebabkan rumah aku tu lah, itu faham aku. Tapi tak habis dekat situ sahaja. Ada satu ketika di mana aku pergi rumah kawan aku pula, terjadi gangguan dengan mesin jahit juga. Jadi aku nak bagi tahu kat korang, sebenarnya khazanah-khazanah lama ataupun barang-barang antik ni, kalau kita tak tahu, macam mak aku tu, mungkin memang mak aku punya kan, tapi sebab rumah aku tu seram. Kisah yang terjadi dekat rumah kawan
kawan aku ni pula ada silsilah kisah pula dengan mesin jahit lama dia. Mesin jahit dia lagi antik daripada mesin jahit mak aku. And mesin jahit tu adalah 7 keturunan. Aku tak tahu tapi dia cakap macam tu. Keturunan daripada nenek moyang dia yang turun-temurun sampai bagi ke mak dia. Jadi mesin jahit dia elok lagi tau. Ada satu hari tu aku pergi rumah kawan aku. Aku tak tahu pun pasal mesin jahit ni pada awalnya. Jadi bila aku pergi rumah dia, aku nampak mak dia tengah menjahit. So aku cakap lah, oh mak kau ambil upah orang menjahit ke? Lepas tu kawan aku ni dia kata, tak lah, tak tahulah dia cakap tu kan. Jadi aku ni macam, oh ya ke, tak apalah, aku pun buat tak tahu sebab dia pun macam acuh tak acuh je. So aku expect macam, oh dia tak nak aku tempah kat mak dia kan. Okay, tak apalah, habis kat situ. Masa tu aku pergi kat rumah dia tu, aku tak tidur lagi tau. Masa tu aku datang sebab baru habis daripada satu program. So aku pergi kat rumah dia kejap, and then kita orang pergi balik ke rumah aku untuk aku ambil barang-barang aku nak pergi tidur kat rumah dia. Jadi waktu dah sampai kat rumah dia tu, dia kata mak dengan ayah dia pergi pasar petang. So tunggulah dulu. Jadi dia kata nanti malam mak dia nak masak. Aku pun macam okey, tak apalah kan, duduk-duduk rehat apa semua. Lepas tu tak dah lama macam tu kawan aku pergi mandi. Aku duduk kat ruang tamu. Lepas tu aku dengar lah bapak dia beri salam. Aku okey, salam semua kan. Okey, tak dan beberapa minit lepas tu kawan aku pula masuk bilik, aku pula pergi mandi. Okey, elok aku dah settle siap mandi apa semua. Kawan aku cakap kau pergilah siap yang patut dulu, aku nak pergi tolong mak aku masak kan. Dia cakap macam tu. So aku nak pergi keluarkan apa yang patut dulu. Aku pun macam okey, dia nak tolong mak dia masak kan. Aku pun masuk bilik dia. Okey, masa aku masuk bilik dia tu, aku terdengar bunyi mesin jahit tau. Aku dengar macam kuat gila, macam mesin jahit yang orang macam expert sangat-sangat, macam seolah-olah dia pakai 2-3 mesin jahit. Bunyi riuh kuat. Aku pun macam diam je lah kan. Aku macam terfikir, dia kata dia nak tolong mak dia masak, mak dia menjahit pula kan. Aku macam pelik juga waktu tu. Tapi aku macam malas lah cakap banyak. Mungkin dia nak mungkin dia tolong mak dia potong-potong, lepas tu mak dia dah siap menjahit baru mak dia masak ke, wow malam. Masa tu fikiran aku macam tu. Jadi aku pun diam je sampailah kawan aku siap tolong mak dia tu. Dia masuk bilik, dia cakap, sorry lambat kan aku tolong mak aku. Aku pun tak adalah tanya mak kau masak ke menjahit. Aku tak adalah tanya kan, sebab kita tolong orang tak kena aku ajar. Aku duduk diam. Lepas tu kita orang buat beberapa kerja. Lepas tu mak dia panggil makan, dan kita orang pergilah makan. Malam tu masa lepas habis tengok movie, malam tu memang kita orang lepak, dah pukul 9 lebih macam tu, nak macam tidur kan. Aku terdengar lagi mesin jahit. Lepas tu aku tanya kat member aku ni, weh mak kau memang jahit malam ke? Lepas tu dia cakap ni, macam mana kau tahu dia tu kan? Aku cakap, lah dia dengar lah bunyi dia. Aku cakap tu kan. Lepas tu kawan aku ni macam, oh ya ke? Kau dengar ke? Lepas tu aku cakap, tak tahulah pula kalau mak aku tu boleh jahit dia tu kan. Lepas tu aku macam, apa yang kau cakap ni kan? Mak kau boleh jahit? Memang mak kau menjahit lah. Lepas tu kawan aku cakap, itulah. Kawan aku macam acuh tak acuh. Jadi aku macam, okey tak apalah lepas tu kan. Okey, kita orang pun tidur. Lepas tu hari esok tu dalam pukul, tak ingat pukul apa, tapi nak dekat maghrib lah waktu tu kan. Aku tidur rumah dia 2 hari. Dekat maghrib macam tu, kita orang nak mandi apa semua, aku terdengar lagi bunyi mesin jahit. Sangat-sangat kuat. Tapi kali ni berserta macam ada satu, bukan tangisan tau, tapi macam seolah-olah orang tengah bersedih. Orang yang bunyi menjahit, lepas tu dengar bunyi macam orang sedih. Kau bayangkan bunyi mesin jahit tu kuat. Macam mana aku boleh dengar bunyi orang yang tengah sedih? Maksudnya macam dia tarik hingos macam tu kan. So bunyi tu sama, balance tau kedengaran. Aku pun macam terdiam. Tak lama lepas tu dah settle mandi apa semua. Malam tu kita orang makan kat luar. Jadi aku ni tanyalah kat kawan aku. Aku cakap, weh tak boleh ke kalau aku nak hantar seluar kan, aku nak kotor sikit lah, nak kecilkan bawah apa semua kan, boleh ke kat mak kau? Aku minta alah jahit sikit, tak apalah aku bayar lah, aku cakap tu kan. Lepas tu kawan aku ni cakap macam ni lah, kau ni kenapa dia tu kan, kau pun dia macam tu kan. Lepas tu aku pun kenapa? Tak boleh kau? Tak boleh, tak apalah, aku tanya je, sebab aku memang selalu hantar kat kedai Cina. Kalau mak kau boleh jahit, okey lah, aku macam tu kan. Lepas tu kawan aku ni diam je. Lepas tu kita orang balik, sampailah dekat rumah dia. Elok masuk je beri salam, Assalamualaikum. Lepas tu aku terus dengar bunyi mesin jahit tu. And waktu tu kebetulan pintu bilik tu terbuka. So aku macam tengok kan, aku pun macam, aku macam sebenarnya hampa sebab aku tak boleh nak hantar jahit kat mak dia kan. Lepas tu aku tengok macam tu. Lepas tu kawan aku terus terjah aku. Wah, dia terjah aku macam tu kan. Lepas tu aku terkejut. Lepas tu kau nampak mak aku jahit kau tengok mak aku jahit dia tu. Lepas tu aku pun aku tengah bunyi kuat aku sajalah tengok rajin mak kau malam-malam pun menjahit lagi kan, daripada sejam menjahit tu sibuk dengan masak lagi, aku cakap. Lepas tu kawan aku ni pun gelak-gelak tak lama tu dia diam sampai kat bilik dia menangis. Lepas tu aku macam pelik, kau kenapa aku ada salah cakap ke? Lepas tu dia lap mata dia, lepas tu dia gelak balik. Kawan aku ni macam
Tak tahulah, aku bukanlah nak kata dia tintong, tapi dia macam misteri sikit sebab dia ni punya emosi berubah-ubah dalam masa sekejap. Lepas tu waktu dia dah diam tu, aku cakap, kau kenapa? Aku dah cakap benda ni tapi aku takut kau rasa benda ni kelakar, tapi aku nak cakap dengan kau tapi aku takut kau takut yang tu. Tapi tak apalah, esok lah dia yang tu kan. Okey, jadi kita orang pun tidur. Esok tu pula aku lupa nak tanya kat dia kenapa peristiwa semalam tu, sebab kita orang sibuk buat benda lain. Jadi waktu tu dia hantar aku balik. Masa tu bila sampai kat rumah aku tak ingat apa-apa. Lepas tu malam tu baru aku teringat. Macam aku suka terfikir kan, kenapa dia nangis malam tu. Baru aku teringat peristiwa tu. So hari tu selang 3 hari lepas kejadian tu, aku memang tak jumpa dia. Aku tak tahu apa-apa. Aku tak contact dia. Aku tanya ke apa semua, tak ada. Sampailah hari keempat tu aku jumpa dengan dia kebetulan. Sebab masa tu kita orang ada program. So masa jumpa dia hari keempat tu, baru aku tanya kat dia. Aku cakap, Bi, aku ada buat salah kat engkau ke? Aku minta maaf. Sebab apa hari tu aku pergi rumah kau nangis kan. Lepas tu dia cakap, okay, aku nak cakap dengan kau, lupa. Lepas kau pun tak tanya aku. Tapi masa tu dia ceria sangat-sangat tau. Lepas tu aku cakap lah, kenapa? Dia kata, aku tahu benda ni macam pelik sikit, tapi disebabkan kau macam ni, aku cerita je lah, aku cakap je lah. Kau kenal tak mak aku dia tu? Lepas tu aku cakap lah, kenal lah, hari tu kan mak kau masak apa semua kan. Terima kasih tau, aku lupa nak cakap mak kau masak sedap macam tu kan. Lepas tu dia cakap, yelah. Kau kenal bapak aku? Kenal, kenapa? Aku cakap tu kan. Okay, lepas tu dia cakap aku, okay, sebenarnya macam mana aku nak cakap mak aku tak pandai jahit. Lepas tu cakap, kau ni yang menjahit apa semua dekat rumah kau tu, siapa dia? Macam mak aku lah. Kawan aku ni seorang yang sangat ceria, yang korang tak boleh tahu sebenarnya dia ni menipu ke, betul ke, dia ni tengah serius ke, main-main ke. Lepas tu barulah dia cakap kat aku, dia kata gini, okay, sebenarnya macam ni tau, mak aku memang pandai jahit, tapi tu mak aku. Lepas tu cakap, habis tu apa masalahnya? Maksud aku, mak aku memang pandai jahit, tapi mak aku dah meninggal yang tu. Yang kau jumpa tu mak tiri aku yang tu kan. Jadi waktu kau cakap nak tempah jahit, nak hantar seluar apa semua, aku macam tak tahu nak cakap apa. Sebab aku tahu mata kau memang kadang-kadang kau nampak benda-benda pelik-pelik, kau macam lain sikit apa semua. Tapi aku tak rasalah yang kau nampak tu mak aku, sebab mak aku dah meninggal yang tu kan. Lepas tu aku macam terdiam. Lepas dia cakap tu, aku memang tersentak dan aku terdiam. Lepas tu aku nampak lah muka dia sedih kan. Aku memang rasa bersalah pada masa tu. Dan aku entahlah, bila kejadian jadi macam tu kan, aku rasa macam tak keruan. Aku rasa macam dia ni sebenarnya okey ke tak? Aku buat salah ke? Aku ke yang membuatkan dia teringat kat arwah mak dia? Lepas tu dia cakap kat aku, tapi tak apa. Dia macam ceria gila. Dia cakap, tapi tak apa, dah biasa dah macam tu. Sebab adik aku pun biasa nampak mak aku tengah jahit kat dalam bilik tu. Bilik tu sebenarnya kita orang kunci. Hari yang kau nampak, kau kata kau nampak mak aku jahit tu, sebenarnya pintu tu tutup, tak terbuka pun. Mana nampak apa-apa. Aku rasa kau je yang nampak macam tu. Macam adik aku 2-3 kali juga dia pernah kena macam tu. Dia selalu nampak. Dia orang 4 beradik kot. Dia orang 4 beradik. Di antara 4 beradik tu, adik dia dengan abang dia kerap nampak jemaah mak dia. Macam bukanlah jemaah mak dia sebenarnya, jemaah jin yang menyerupai mak dia dekat dalam bilik tu tengah jahit baju. Waktu dia kata pernah sekali tu lagi kesian. Waktu tu nak raya, so adik dia bawa kain tau. Adik dia bawa kain pergi dekat bilik tu kan. Adik dia kata, mak nak. Adik dia pergi kat mak dia. Adik dia pergi kat mak dia kan. Adik dia cakap, mak, orang nak, mak yang jahit baju raya orang. Kau tu orang tak nak raya kan. Adik dia cakap tu kan. Dia cerita kat aku macam tu lah. Kejap. Sorry, aku bila bercerita hal ni aku macam emosi sikit. Aku macam terkenang lah. Aku teringat lagi muka kawan aku. Benda-benda macam tu lah kawan aku cerita kat aku. Lepas tu dia kata, bilik tu memang kita orang sentiasa tutup. Bila rindu je baru masuk bilik tu. Bilik tu memang bilik mak dia menjahit. Mak dia dulu ambil upah orang menjahit. Ramai sangat orang menjahit. Dan masa mak dia meninggal tu, sebab mak dia sakit jantung, tak silap aku. Mak dia sakit jantung. Jadi masa mak dia meninggal tu, ada beberapa tempahan yang tak siap tau. So dia kata, aku rasa sebab itulah, sebab dia orang pernah panggil ustaz untuk macam baca-baca kat rumah, pagar rumah kan, untuk check rumah dia kan, macam nak tengok gangguan ni seperti apa. Tapi ustaz tu cakap rumah dia tak ada gangguan yang pelik pun, cuma mungkin hasrat arwah mak dia tak terlepaskan. Jadi sebab tu kadang-kadang ada jadi gangguan macam tu. Yang ni aku tak tahu kesahihan cerita dia, tapi member aku cakap memang macam tu lah keadaan dia. Dan dia orang tak pindah rumah tu sebab bapak dia sendiri pun sayang kat mak dia tu. Jadi dia kahwin lain tu macam kiranya dia nak bagi semangat balik kat anak dia, sebab adik dia kecil lagi. Masa adik dia cakap macam tu kat arwah mak dia tu kan, adik dia baru umur 9 tahun kot. 9 tahun ni dia kata sebelum jahit baju tu kan.
So dia kata kat aku lah, masa kau datang kat rumah aku tu, aku mula-mula berat hati nak ajak kau datang rumah. Dia cakap aku berat hati nak pelawa kau tidur, tapi sebab kan memang kita ada hal nak buat kan, jadi aku ajak kau tidur rumah aku senang. Dan aku dah agak dah mesti kau nampak mak aku, sebab tu aku tak ambil pot masa kau cakap nak suruh jahit seluar apa semua dia tu kan. Aku macam tahan, tapi masa dia cerita kat aku kan, dia tak nangis pun, dia macam kuat gila. Lepas tu dia cakap kat aku, bunyi tu memang kerap ada, dan kadang-kadang tu kan masa ada saudara mara dia datang, kat saudara mara dia pun pernah kena gangguan tu. Mungkin dia tak mengganggu, cuma kau akan terdengar bunyi dan kau akan nampak. Cuma masa aku nampak tu, dia kata pintu tu tengah tutup. Kisah ni bukan kisah seram yang aku nak sampaikan ke korang, cuma ni nak ceritakan pasal mesin jahit. Dan mesin jahit dia tu memang antik lah, sebab lepas pada peristiwa tu kan, adalah selang beberapa lama juga aku pernah pergi rumah dia balik, dan dia sendiri buka pintu bilik mak dia tu. Dia tunjuklah kat aku gambar mak, arwah mak dia. Lepas tu dia tunjuk kain-kain baju. Memang banyak lah baju-baju. Mana orang yang hantar kain-kain kat mak dia dulu tu, yang mana tak sempat siap tu kan, kain-kain tu semua sedekahkan dekat adik-beradik ni. Maksudnya dekat kawan aku ni lah, dengan adik-beradik dia. So memang kain tu ada banyak tau, mak dia ambil tempahan. Aku bila terkenangkan kisah dia, aku jadi sedih sikit, sebab aku tak terbayangkan kalau benda tu jadi kat aku. Aku tak terbayangkan macam mana, sebab dengan keadaan aku nampak kan, aku takut aku diganggu. Nampak cemaat orang-orang yang dah tak ada, orang-orang yang aku sayang dah tak ada. Aku keliru. Semoga aku tak ke arah itu. Dan okay, sama-sama lah kita sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah mak kawan aku. Okay guys, sampai di sini sahaja perkongsian aku berkaitan dengan mesin jahit. Sebenarnya ada lagi beberapa kejadian yang terjadi dengan mesin jahit. Ada yang terjadi dekat museum, tapi aku rasa sampai di sini sahaja. Nanti aku akan cerita berkaitan dengan benda lain pula. Yang ini kali ni memang aku nak share dengan korang pengalaman aku dengan barang-barang antik dan barang-barang lama yang pernah ada dekat rumah aku, ataupun rumah orang, ataupun tempat-tempat yang aku pergi yang ada barang-barang lama. Yang mana barang lama tu memang barang yang daripada asal-usul nenek moyang dulu, yang kita tak tahu wujudnya barang tu, kegunaan dia macam mana dulu-dulu orang dulu guna, dengan barang-barang yang ada barang antik yang orang sertakan benda-benda tu. Maksudnya ada yang barang lama tu dah dihuni jin-jin ni. Maksudnya macam tu lah apa yang aku nampak. So aku akan share dengan korang. Tapi video tu bila nak post tu, aku tak boleh janji dengan korang, sebab kadang-kadang kalau aku terlalu busy, aku tak sempat nak rakam video. Kalau aku ada masa free, baru aku rakam cerita dengan korang. Apapun, terima kasih sangat-sangat sudi support aku sampai ke hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam pembicaraan aku, ada keterkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.